Okey, terima kasih WM Safidah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, first kali tahniah kepada yang dapat hadir malam ni sebab untuk berjaya dalam perniagaan Shangho mesti kena join meeting. Itu satu benda yang mesti kita kena buat. Sebab nak bagi kita expert tahu semua cara, kita kena join meeting dan ambil bahagian macam mana malam ni Alun jadi MC, Kak Rohaya dengan Hajar jadi testimoni kan, adik Ani buat sharing produk dan buat bisnes sikit. So kalau kita tak ambil bahagian, kita tak train diri kita, jadi kita tak boleh nak share dengan kawan-kawan kita. So hari ini tajuk Kak Ina, sekejap Kak Ina share screen. Mana dia? Okay. Share screen ya, tajuk dia. Okay, tajuk dia, bersediakah kita dengan ilmu dan bajet yang cukup jika diuji masalah kesihatan? Tak boleh pula. Ini tajuk dia. Sebab sekarang ni, situasi sekarang ni memang sungguh mencabar dan ramai kawan-kawan kita diuji dengan masalah kesihatan. Cuma maybe kita belum lagi. Jadi bersediakah kita dengan ilmu dan bajet yang cukup bila kita diuji dengan masalah kesihatan? So tanya diri masing-masing. Contoh macam Hajar tadi pun dah diuji dengan masalah kesihatan. So kalau kita percaya dengan produk Shangho, adakah produk Shangho yang mencukupi di rumah kita untuk menyelesaikan masalah kita? Itu yang kita kena fikirkan. Ada cukup tak untuk kita selesaikan masalah kita? Okey, so macam mana kita nak bersedia dari segi sekejap. Okey, tak gerak ke? So, tajuk ni, jadi apa yang kita nak kena bersedia tu antara ilmu dengan ilmu. So, ilmu ni untuk meyakinkan kita. So, ada tak ilmu yang cukup untuk kita betul-betul yakin untuk ikhtiar dengan produk Shangho? Contohnya, sejauh mana linzi membaik pulih tubuh badan kita. Sejauh mana kita yakin bila kita tengah diuji ni, kita kalau bukan diri kita pun keluarga terdekat, contohnya anak ke, suami ke, ayah ke kan. So jadi kita tengah bagi makan produk, sejauh mana kita yakin yang linzi ni boleh bantu kita untuk menyelesaikan masalah kita dengan izin Allah SWT lah. Tapi sejauh mana kita yakin nak guna linzi, nak guna produk Shangho, ataupun end up-nya kena bawa pergi hospital ke. Bila kita pilih nak pergi hospital, sejauh mana rawatan hospital tu boleh membantu kita. Contohlah, dalam keadaan sekarang, contoh kita kena COVID lah. Kalau kena COVID, okay, kita pun macam tak tahu nak buat apa. So dengan orang-orang Shangho yang ada ilmu ni, sikit atau banyak, mestilah teringat, makan linzi. Banyak mana nak makan? Berapa banyak nak makan? So bila kita duduk makan-makan tu, apa nak buat untuk membantu betul-betul badan kita ni boleh lawan virus tu? Adakah duit yang mencukupi untuk kita betul-betul fulfill keperluan saat tu? Saat kita diuji tu. Dalam masa proses kita diuji tu, ada ketika memang kita betul-betul diuji kefahaman. Sebagai contoh, sakit dada dah, oksigen level dah drop dah. Masa tu teringatlah, nak kena pergi hospital ke? Nak kena. Jadi sejauh mana you yakin untuk bertahan menggunakan produk Shangho tanpa pergi hospital? Bukan nak kata hospital tak bagus, tapi you mesti fikir, okay, dalam keadaan yang macam contohnya macam sakit dada, oksigen level drop, kalau pergi hospital dapat macam mana? You semua kena ambil kira tu. Kalau duduk kat rumah makan linzi cukup ke? 2 biji satu hari, 10 biji satu hari, cukup ke untuk lawan situasi tu? Sebab itulah kita kena ada ilmu dan keyakinan yang cukup bersama bajet yang cukup untuk kita lalui proses ketika diuji. Tapi proses tu memang proses yang kena lalu, baru you yakin. Jadi cukupkah duit kita jika betul-betul nak rawat badan kita ni dengan produk Shangho? So hospital murah ke kalau kita pilih nak pergi hospital? Contoh kita ada masalah kesihatan, bukan COVID lah, kita ada masalah kesihatan yang lain. Hospital murah ke kalau kita nak buat rawatan?
ada jaminan boleh baik ke? Atau datang lagi ke masalah ni? Kalau kita pergi buat operation ke, kita pergi buat apa? So, jadi kita kena fikir. Mesti ada ilmu dengan bajet yang mencukupi untuk membuat keputusan yang betul. Jadi kita bersediakah? Bersediakah diri kita? Itu persoalannya. Okay, kat sini, untuk kita jawab tu, kita kenalah ada beberapa cerita, beberapa testimoni yang kita boleh guna untuk kita yakinkan diri kita. Okay, contohnya macam ni. Okay, Kak Ina bagi satu contoh testimoni, satu testimoni rheumatoid arthritis. Tadi Alung pun bagi rheumatoid arthritis, so Alung boleh guna cerita ini juga untuk membantu makcik tadi. Okay, mula produk Xionghu Jun 2018. Sebab bahasa Inggerisnya multiply joint pains. Okay, masalah sakit sendi berbilang. Okay, serang badan di bahu, pinggang dan lutut. Okay, mula 2021 makan YKB. Sebulan satu kotak YKB. 6 bulan berturut-turut. So dia gila-gila YK1 dengan ataupun jaha plus YKB. So kalau autoimmune, inilah ilmu yang kita boleh guna. Ini kira minima tau. Kalau kita ada bajet, why not sehari 2 paket YKB, 3 paket YKB. Sehari YKI ni 10 biji, 20 biji. Campur dengan jaha 10-20 biji. Ataupun ini bergilir hari yang ada YKI, beli YK1, beli YK1, YK Gynoderma. Ataupun tak ada bajet masa tu beli jaha. So dia bertukar-tukar lah ni. Tapi kalau kita ada bajet yang betul, YK Gynoderma makan 20 biji sehari plus dengan 2-3 paket YKB. Mesti kesan dia lebih baik. Jadi yakin ilmu dan bajet. Memang terlibat dalam hal ni. Okay, so ketika makan YKB, so ada alami healing crisis. Semula makan YKB tapi tidak terlampau teruk. Ini satu pengalaman yang sangat bagus. YKB keluar April 2020 tapi 2021 baru try kotak 1 bulan. Sebelum tu dari Jun 2018 ni makan produk-produk Xiong yang lain dan juga melalui healing crisis. So healing crisis dia masa tu sangat teruk lah, tapi bila dia makan YKB tak teruk, tak terlampau teruk. Kalau sakit dada pun seperti dada pernah rasa berat. Dalam YKB rasa berat juga tapi tak teruk macam dulu. So ujian darah turun naik ni ujian untuk rheumatoid arthritis lah. Macam keradangan lah, protein dan sebagainya. Tapi keadaan sakit sendi tidaklah terlalu sakit. Orang rheumatoid arthritis memang ini masalah dia. So YKB sangat membantu untuk mengurangkan kesakitan ni. Okay, jadi selain YKB dia combine juga dengan sep perut, pollen, kopi dan teh. So jadi kesan sakit sendi yang dialami itu cepat berkurang. Maksudnya dia punya kombinasi yang boleh cepat berkurangnya kesakitan tu bila diambil YKB dibandingkan dengan diamalkan Wataking dulu. Dulu kalau sakit kita kata ambil Wataking, tapi sekarang kalau sakit tambah YKB. Maksudnya cepat lagi berkurang. Kalau kita combine dua-dua tu lagi cepat. Macam Hajar baru ni pun cerita 2 YKB, 2 YKI dengan YKB, YKI 2 granula. Granula tu nak kurangkan lagi lah rasa pahit produk linzi ni dan juga nak bagi nutrisi kepada sel-sel kita. Itu the best kombinasi. Dan Wataking juga membantu. Tambah juga Wataking kan. So itu jadi cukupkah duit kita ketika kita diuji. Banyak tu kos tu. Sebab tu dan kena ada produk tu kat rumah. Jadi untuk kes ni kesan ketara lepas amalkan YKB secara konsisten selama 6 bulan. Mampukah kita amal secara konsisten 6 bulan? Ataupun lebih untuk kita membantu masalah kesihatan kita. Okay, kurang rasa sakit di bahagian pinggang dan lutut. Dia ni serang di badan, di bahu, pinggang dan lutut. So dengan mengamalkan YKB, kurang rasa sakit di bahagian pinggang dan lutut. Sakit di bahagian bahu masih terkawal. Masalah period pain sudah tiada. Period sudah semakin lancar. Jadi badan lebih bertenaga bila amalkan YKB kerana kadar keradangan sudah terkawal. So dia boleh kurangkan radang. Ini yang paling penting untuk YKB, untuk rheumatoid arthritis. Bila radang berkurang, so maksudnya penyerangan tu tak ada. Bila ada serangan di joint-joint, di bahu dan sebagainya itu yang jadi merah, bengkak dan sakit. So dengan amalkan YKB, kadar keradangan sudah terkawal. Dan sakit yang teruk di bahagian sendi jarang-jarang berlaku pada amalkan YKB. So ini satu ilmu yang memang kita boleh jadikan sebagai panduan untuk kita bantu orang lain. So ilmu tu kena ada. Okey, so ini kesan
check up dia lah. So last check up darah bulan Jun 2021. So menunjukkan ujian darah yang inilah Jun 2021, ini yang awal tahun 2020. So kalau kita tengok kat sini orang rheumatoid arthritis, kita tengok ECR ni lah. ECR ni adalah kadar keradangan. Ni kadar protein lah. So kalau range normal dia 0 ke 25. Dia punya 29 ml per hour lah. So jadi ini 29. So ini 9.99 sedangkan bawah 5. Selepas dia amalkan YKB 6 kotak, sebab sebulan sekotak, cuba tengok bacaan dia. Keradangan dia dah turun. Kalau boleh kita nak turun lagi. Bila keradangan turun lagi, jadi imun sistem kita tak serang lah, maksudnya imun sistem kita tak serang, joint tak serang, jadi kadar inflammation berkurang. So maksud bila berkurang, orang yang sakit masalah tu dia akan rasa sangat lega, rasa sangat sihat lah. Sebab yang jadi sakit tu kerana penyerangan tu, keradangan tu, penyerangan daripada imun sistem kita. Okay, so jadi result dia tengok tahap keradangan dan bacaan protein dalam darah dia ada dalam range normal. So dia terus makan lagi sampai hari inilah. So mula Julai 2021, so dia amalkan YKB campur dengan YK immunity. Tapi macam alternate lah. Mungkin sebab masalah bajet. Jadi hari ini YKB, esok YKL, YKB, YKI. Itu yang dia amalkan selepas Jun, maknanya start dengan Julai, Ogos, September. So jadi kat sini bila dia jika saya mengalami sakit yang teruk seperti demam, kan kat sini mulai YKB tidak kerap, lebih kerap mengamalkan YK immunity pada tahun ini sebab dia fokus immunity kerana masalah COVID lah. Jadi dia sebab tu dia pun terfikir autoimmune, jadi perlu juga ambil YK immunity. Okay, jadi cuma saya perhatikan jika saya mengalami sakit yang teruk, ini boleh kita guna tau untuk kita bantu orang lain. Jika saya mengalami sakit yang teruk seperti demam, batuk yang teruk, gandingan YKI, YKB, macam mana Hajar buat. Sangat cepat bertindak dalam menguruskan keradangan. Jadi maksudnya kat sini, kalau kawan-kawan kita tengah mengalami healing crisis yang bengkak-bengkak. Bengkak tu maksudnya radang. Panas tu maksudnya radang. Jadi kombinasi YKI, YK1, YKB sangat cepat bertindak dalam menguruskan radang ni. Jadi kita kena cakap nak cepat berbual dua-dua macam Hajar ataupun tiga-tiga. Bancuh. Macam tu. So jadi ini pengalaman. Inilah testimoninya. Okay. So Nurul Adila, Muhammad Talib. So ini grup Yuli. So kalau kita tengok ini pada tahun 2020, ini pada tahun 2021. So lebih ceria. Kak Ina jumpa dia pun nampak dia sangat ceria. Sebab badan dia dah tak panas-panas. Dia kata kalau dulu panas, radang. So sekarang satu badan itu dah suhu yang bagus. Jadi dia tak adalah sakit-sakit badan lagi. So jadi kat sini kita tengok dia punya last check up tahun 2021. So yang ni. Okay, ujian darah dia makin baik dan kita pun dah tengok result tadi. So maksudnya kalau kita cukupkan ilmu tu, dalam hal ni kita bercerita YKB tau. So cukupkan ilmu kita tentang YKB, YKI, YKK dengan YK Ganoderma, YK tu untuk kita compare nak guna. Sebab kadang-kadang kita perlu, kalau kita ada bajet guna semua bagus sangat lah. Tapi kalau tak ada bajet kita perlu at certain condition kita nak lebihkan apa. Okay, itu testimoni pertama. So ini Kak Ina cerita tentang testimoni kedua ini melibatkan anak Kak Ina sendiri. So anak yang ketujuh. So bagi siapa yang tak pernah dengar, inilah kali pertama Kak Ina present dalam mana-mana meeting. So dulu Kak Ina buat dalam seminar Shangho. So ini dalam Zoom meeting kali pertama. So anak Kak Ina ni salah satu masalahnya hypotonia. So tulang lembut. Inilah situasi orang tulang lembut masa lahir. Dia tak boleh angkat kepala dia. So kalau kita angkat tangan dia, kepala dia macam ni. Kalau kita pegang, kepala dia akan terlenggak ke belakang. So kalau kita berdirikan dia pijak atau perut ke pijak, dia tak akan boleh pijak sebab dia sangat lembut. So kalau nak mandi pun macam Irsyad dulu baru nak mandikan pun dia takut sebab sangat lembut. So dia lahir dia lahir tahun 2017. So Kak Ina company launch saja YKB April 2020, masa tu kami kat kampung. Kena terus order dan terus bagi dia setiap hari satu paket tanpa stop. Sampai hari ini dia masih amalkan YKB. Masa mula-mula dulu kadang-kadang bagi 2 lah. So ini dia sekarang kalau nak tengok.
Itulah anak Kak Ina sekarang yang dah berumur 4 tahun. So ini dah pergi tadika. So dia memang sangat, ini sambut hari jadi dia baru ni, iaitu pada 7 hari bulan 8 2021 yang umur dia yang ke-4 tahun. So mari kita tengok apa yang dia makan. Okey, so jadi kalau kita tengok ni Irsyad hari yang ke-5 masih kat hospital. So inilah dia makannya, iaitu masa ni makan wakil Ganoderma. So lebih kurang berapa hari macam tu lah. So tengok cara dia makan, ini tengok. So sarapan pagi dia inilah. So tenang saja dia makan. Okey, tengok ni satu lagi gambar dia. Sekejap lah. Kenapa tak boleh play? So yang ni tak boleh, tak apalah. Sepatutnya yang ni pun boleh hidup ni. Tapi tak nak pula. Okey, itu cara bagi kalau baby. Tak nak gerak pula kelas. Okey. So jadi bagaimana dia makan? So Amir Irsyad lahir 7 bulan 8 2017. So hingga sekarang ni 7 bulan 9. Kita buat slide ni 4 tahun 1 bulan. Okey, so kata Irsyad dari lahir. 7 bulan dia lahir. So Kak Ina terus bagi 1 YKB dan lactoberi. Dia tak ada kuning. 11 hari bulan, maknanya berapa hari ni? Ya bilang lah. So 11 bulan 8 sampai 11 bulan 9. So sebulan lah ni. So 1 YK tu. Okey, 1 YK tu. So sebabnya tengok 12 bulan 9 ni 11 lah. 12 bulan 9 hingga 12 bulan 10. 1 YK tu, 1 granula, 2 lekto. So result masih yo-yo. So dari 13 bulan 10 sampai 3 bulan 11. Sebulan lagi, tak sampai sebulan kot ni. Ambil 2 YK tu, 4 granula, 4 lekto. Ini Kak Ina berubah mengikut result darah yang dia ambil. So dari 4 bulan 11 sampai 6 bulan 11 2017. 4 YK tu, 4 granula, 10 lekto. So dia makan macam ni lah, satu-satu macam ni. 10 lekto, 2, 3, 2, 3. 4 kali sehari. So jadi kat sini tengok result dia. So apa yang masalah dia, dia juga ada hypothyroid. Bacaan TS4 dengan FT4 ni. So kat sini kalau kita tengok sangat tinggilah bacaan TSH ni. 15 nya sangat tinggi. So sebab itulah 14 hari bulan 11 ni kalau kita tengok pada tahun 2017, 14 bulan 8. 12 kat sini. Sebab tu Kak Ina bagi 1 YK2. Masa ni agak-agak macam okey lah kot baby 1 YK2 boleh settle. So kita kena lalui sendiri baru kita tahu. So 15 bulan 8 bacaan dia turun sikit. Masa ni pergi jumpa doktor, dia cuma ambil platelet. Dia juga ada masalah platelet darah. Platelet darah patutnya 150 ke atas, tapi dia 99 dan ada ketika sampai jadi 50 ni. Maksudnya makin drop lah, naik dan drop. Mungkin sebab healing crisis dia makan linzi, so dia drop. So jadi kat sini doktor ambil result darah, tak ambil result ni, saya tak ada result ni. Pada 11 bulan 9, tinggi kan semua, ini naik sikit tapi yang ni tinggi. Sebab itulah kat sini jadi 12 bulan 9, Kak Ina pun terus tambah YK2 granula dan lekto. And then terus buat follow up seminggu sekali ni kalau tak salah masa ni. So ini pun tak bagus result dia, dan naik lagi, tak bagus lagi 3 bulan 11. Sebab tu 4 hari bulan 11, terus naik 4 YK2, 4 granula, 10 lekto. Kerana result kat sini sangat tinggi 3 bulan 11 ni. Dan doktor pun dah naikkan ubat. Tapi Kak Ina tak bagi ubat dari lahir ni, memang tak bagi langsung. Ini catat apa yang doktor bagilah. 25 mg naik ke 37 sebab benda ni naik 14. So jadi start daripada 3 hari bulan, 4 bulan tu terus bagi 4 YK2, 4 granula, 10 lekto. So kalau kita tengok kat sini, pada 16 bulan 11, terus turun dalam range normal. So dalam masa 2 minggu. Turun ke range normal. Jadi kat sini terus bagi ni lah. So lepas dah turun ke range normal ni, Kak Ina kurangkan lekto jadi 8. 8 je lekto dari 17 bulan 11 hingga Mac 19. Hingga maknanya setahun lebih lah. Ataupun tak sampai kot kat sini. So jadi perubahan dosis ni sebab result ni. Jadi kita boleh monitor sendiri kalau berlaku dekat diri kita. Sebab benda ni bukannya, orang kata setiap orang hasilnya berbeza mengikut
kerosakan atau keperluan badan seseorang tu. Okey, dan seterusnya kalau tengok kat sini, dia naik lagi dan dia terus lagi. Masa ni 4 bulan, umur dia 4 bulan masa ni. So 13 hari. Dia makan ni 13 hari, 16 hari bulan. Dari 3 sampai 16, 11 ni tak sampai 2 minggu lah kat sini. Okey, yang ni dia makan selama 4 bulan. 7, 11 sampai Mac ni dia makan selama 4 bulan. Dan seterusnya kalau kita tengok dari 1 bulan 4 kat sini sampai Mac 19 kan. 1 bulan 4 hingga sekarang. Hujung 2020. Sebab apa? Sebab Kak Ina memang merancang untuk dia makan benda ni selama 3 tahun. Patutnya dia stop 7 bulan 8 lah 2019. Tapi Kak Ina kata tak apalah lanjut. 7 bulan 8 2020 dia 3 tahun. 7 bulan 8 2021 dia 4 tahun. So hujung 2020 dia makan dosis ni. 4 YK2, 4 granula, 8 lekto. Okay ni 4 YK2, oh no. Oh, naik lagi kot, tak ingat dah. Betul naik lagi lah ni. Maksudnya lepas 1 hari bulan 4 tu, ini dosisnya sampai sekarang. 4 YK2, 2 YK1. Oh, YK2 dikurangkan sebab result dia dah bagus sikit kat sini. So, kena tambah granula sebab nak cukupkan nutrisi dia. Soya ni sebab dia dah mula makan, macam dia dah mula makan makanan, jadi kena tak bagi nestum. So, sepatutnya bagi 1 soya, 2 granula, 1 lekto ni bancuh macam nestum, sudukan dia. So, 1 kali dalam 3 kali bagi ni 1 kali campur white king. Jadi kadang-kadang campur bubur nasi 2 paket soya 1 lekto. Itu yang jadi banyak ni. 11 ke 13 lekto, 4 ke 5 soya, 2 ke 5 kalsium. Jadi kalau yang YK2 ni 2 YK2, 2 YK1, 2 YK1, 2 YK2 3 kali bagi. Ini sampailah 2020. So mari kita tengok. So keseluruhannya jadi result dia sebulan 6 kotak YK2, 10 kotak granula, 11 kotak lekto, 4 kotak YTK dan kalsium. Kalsium ni tak kira sangat. So sebulan. Cuba you kira kos dia. Jadi sebab itulah tajuk Kak pilih kat sini, bila kita diuji dengan masalah kesihatan ni, bersediakah kita dari segi ilmu dan bajet. Okay, ini healing crisis je kalau you nak tengok. Ilmu tu kena ada mulai April 2019 setahun 8 bulan. Cuba tengok. Baby tau. Kak pun tak tahu apa yang keluar. So ini memang sangat menakutkan. Ketika April ni, so 9 April kat sinilah cara dia makan tu. Dia punya healing crisis. Dekat kaki dia sampai hari ni tapi dah baik banyak lah. So ini dosis dia. Budak tau, baru 1 tahun makan macam ni. So keluar healing crisis ni. Kalau lah kata kita tak ada bajet, Kak ini bukan fokus healing crisis ni, fokus dia punya result darah, result hormon thyroid dia sebab membantu pembesaran dia, fokus tulang dia untuk dia dapat bergerak. So, kita risau juga kalau dia tak dapat berjalan kan. Sebab tu itu fokus dia. Kalau kita jadi kos dia kalau kita tengok. 6 kotak YK2 ni, 10 kotak granula, 8 kotak lekto, 4 kotak YTK lebih kurang 6,310 setiap bulan. Dan dia makan macam ni sampai end of 2020. Okay, so dia mulai Mei 2019, cuba tengok. Mata dia. Sebab tu Kak Ina bila tengok orang ada mata macam ni, baby kecil pun dapat reaksi macam ni. Apatah kita yang banyak toksik kan? Kalau kita tengok. Ini dia sekarang lah. Ini April 2020. Sampai Jun. So ini dia. Dia dah banyak. Kulit dia yang macam ni sudah jadi sangat cantik. Sampai sekarang lah kulit dia sangat cantik. Okay, mulai April daily intake tambah 1 YKB hingga sekarang. September 2021. Sebelum tu dia makan macam ni sampai ujung 2020. Maksudnya April 2020 tambah 1 YKB. Dengan dosis ni tambah 1 YKB setiap hari, kadang-kadang 2 YKB. Jadi mulai Januari 2021, Kak Ina tak paksa sangat dia makan, tak disiplin sangat, so tapi tetap bagi. So banyak dia nak makan, banyaklah dia dapat. So bila dia tak nak tu bagilah picit hidung sikit saja, jadi tak sangat force dia. Tapi hari-hari bagi. Kalau kita tengok ini, selepas bagi YKB, Kak Ina nak cakap, so dia sangat tough, badan dia sangat kuat. Kalau tak bagi YKB mungkin tak dapat lagi macam ni result dia. Ada yang sama masalah dengan dia, platelet darah pun boleh naik. Tapi dia semua sudah dalam normal.
Kalau kita tengok kan, so ini dia dah pergi sekolah, dah drawing, dah pegang pensel dengan betulnya, dah tengok. Dia boleh, so itu hasil dia, kita berkorban duit untuk masa baby sampai umur 3 tahun. Sebolehnya kita kena betul-betul bagi. Okey, hasilnya body dia tegap, masa pejar, berjalan dengan laju, naik turun naik tangga tak pegang, berbasikal dengan laju. Memang sangat, doktor pun kata memang lainlah dia dibandingkan dengan orang yang ada masalah. Okey, satu part lagi yang Kak Ina sedang usahakan adalah muscle rahang dan perut dia. Untuk dia dapat bercakap dengan baik. Itu kalau kita ada knowledge, kita ada orang kata ada kita kata bajet yang cukup. Bajet. Kita bagi 6,000 sebulan. Ada bajet. Ada bajet, kita kenalah usaha. Sebab itulah tajuk dia orang kata bersediakah kita dengan ilmu dan bajet yang cukup bila kita diuji dengan masalah kesihatan. Kalau tengok keseluruhan lah kira kesimpulannya, bersediakah kita dengan ilmu dan bajet yang cukup jika diuji dengan kat mana? So sekarang ni kan masalah kesihatan memang tiba-tiba saja dia datang. So ketika tiba-tiba tu kita akan terantuk pada kita nak berfikir, baiklah kita buat sekarang sebelum kita terantuk tu. Kita kena usaha sekarang, tak ada nak tangguh lagi. Tambah keadaan sekarang memang sangat mencabar. Kita betul-betul kena berusaha supaya bila kita diuji kita boleh makan tanpa kira. So kalau kita tengok kos dia dari 7 bulan 8 sampai 3 bulan 11 ni 8 hari. Yang ni tak kira lah sebab dia banyak orang tu macam berubah-ubah, susah nak kira. So 2 YK tu 4 granular 4 lektor sehari. So kat sini kita kira. So sini 12 hari. So 4 YK tu 4 granular 10 lektor sehari. So lebih kurang RM2,608 kos dia untuk 12 hari. Okey, kat sini kita kira juga. So kat sini daripada 16 bulan 11, so 6 YK tu inilah kos dia 6,310. So kalau kita tengok kat sini 1 bulan 4 hingga Disember 2020 tambah 1 YKB. So 30 bulan 200K. Kalau tengok seterusnya lah kan. So macam sebuah rumah banglo, betul tak? Sebuah rumah lah, tak banglo pun rumah apa, rumah teres ke. Tapi hasilnya sangat berbaloi kerana you all tengoklah perubahan dia sendiri. Jadi kalau kita diuji, ramai anak-anak yang diuji macam tu, kena tengok yang kena pergi. Tapi kalau kita tak mampu untuk betul-betul bagi, so pertumbuhan tu menjadi terbantutlah. Jadi perkembangan dia akan menjadi slow dan akan mengganggu. Jadi kehidupan dia akan datang, dia akan jadi lagi susah. Sebab itulah sekarang kalau kita belum ada apa, Kak Ina diuji ini pada tahun 2017. Kak Ina serius menjalankan perniagaan ini pada tahun 2008 kerana diuji oleh masalah kesihatan ayah. Masa tu baru terantuk tau. Terantuk dengan ujian tu, maka barulah nak buat perniagaan ni. Tapi 2010, Kak Ina diuji lagi dengan mak punya masalah kesihatan. Tapi masa tu Kak Ina dah senior WM 2010. Dah ada income dah. Lebih kurang 6 ke 7,000 lah sebulan. So dah mampu beli. 2017 diuji lagi. Tapi masa ni dah pun diamond kan. Jadi keadaannya berbeza. Jadi kita tak kenapa diberi ujian ini? Kak Ina fikir gini. Dia nak kita lalui sendiri dan kita faham sendiri the proses. Maka kita lebih yakin apa yang kita. Sebab tu sangat bersyukur bila kita diuji. Contoh macam Hajar tadi, sakit tengkak kan lalui sendiri, makan 2 YK2, 2 YKI, 2 YKB dengan 2 granular. Tu kita lalui sendiri. Bila kita lalui sendiri, kita berjumpa kes yang sama, kita bercakap tu betul-betul dari hati kita untuk membantu semua orang yang ada masalah kesihatan. Contohnya macam Kak Ina ada masalah platelet darah ni. Jumpa siapa saja yang ada masalah platelet darah ke, ada masalah hormon thyroid ke, ada masalah hypertonia ke, kita cakaplah. Bila dia kata bajet, sekurang-kurangnya makanlah apa yang perlu daripada tak buat apa-apa. Dan mulakan buat sesuatu agar buatlah sesuatu ini kerana seseorang. Maybe kerana anak you. Kak Ina mula perniagaan ni kerana ayah Kak Ina. Jadi hasilnya kerana ujian kesihatan tu, maka
kita dapat apa yang kita dapat hari ini. Jadi kadang-kadang tu tak terantuk, maka kita tak diuji, jadi kita tak sedar. So bila kita diuji, kita tak ada keupayaan nak melaluinya, nak menyelesaikannya, patutnya kita kena, orang kata, jadikan ia satu turning point lah. Macam Kak Ina, jadikan ia satu turning point dan terus berusaha tanpa pusing belakang lagi. Ya. Okay, jadi kesimpulannya, bersediakah kita dengan ilmu dan bajet yang cukup jika kita diuji masalah kesihatan. So perlu jalankan perniagaan syahur. Tiada benda lain. Benda lain, kenapa Kak Ina kata tak ada? Oh, you nak buat perniagaan apa? Nak buat kedai baju, kedai kek, kedai makan. Apa saya you fikir? Bila kesihatan, you nak kena beli linzi. Ilmu tadi kan, ilmu, kalau kita dah ada ilmu, kita dah tahu kita nak guna linzi. Sekarang pun you ada cukup ilmu. Cuma maybe tak cukup bajet untuk makan. So jadi kesimpulannya, perlu jalankan perniagaan syahur untuk menyelesaikan masalah kesihatan kita. InsyaAllah kalau kita usaha dengan cara yang betul, Allah bagi hasil dia betul lah. Ini sakit kepala makan Panadol. Usaha juga, tapi betul ke? Jadi tak dapatlah hasil yang betul. Okay? So jadi kesihatan, cukupkah ilmu untuk yakin guna produk? Sebab itulah kita kena join Zoom meeting macam ni. Kena ambil part untuk cerita produk. Bila you ambil part contoh macam adik Ani tadi cerita produk, you kena buat kajian, you kena search apa kopi punya maklumat ke whatever. So itulah proses untuk kita dapat ilmu. Kalau kita jadi pendengar saja tak masuk, macam mana orang present? Kalau kita jadi presenter, memang benda tu betul-betul kita buat, kita lalui dan kita akan ingat. Maka kita boleh cakaplah dengan semua orang yang kita jumpa. Jadi kalau nak berjaya dalam perniagaan syahur, kena force diri kita mengambil bahagian. Tak boleh banyak, okeylah 5 slide pun jadilah. 10 minit pun jadilah. Tapi dari 10 minit, jadi 15 minit, jadi setengah jam, akhirnya you menjadi seorang yang sangat pakar dalam produk syahur. Kerana you melakukan untuk semua produk syahur. Itu dari segi kesihatan. Dari segi kewangan, cukupkah duit untuk beli produk? Bila kita diuji masalah kesihatan. And then, cukupkah masa untuk merawat diri dan lalui proses penyembuhan dengan tenang? Kak Ina masa merawat Isyak, Kak Ina ambil cuti tanpa gaji. Fokus sepenuhnya. Bolehlah ambil cuti tanpa gaji sebab ada gaji dalam syahur kan. Kalau tak, macam mana? Jadi cukupkah masa untuk merawat diri dan lalui proses penyembuhannya dengan tenang? Jadi 3 perkara ni nak dapat kat mana? Memang kena jalankan perniagaan syahur. Okay, so jadi tiada pilihan untuk kita. Orang kata, tak tahulah kalau you ada pilihan yang lain, pada Kak Ina memang tiada pilihan. Mesti buat bisnes ni. So kita buat bisnes ni bukan kita nak kaya pun. Kalau kaya alhamdulillah lah. Tapi kita nak sihat supaya kita boleh makan produk sebanyak mana yang boleh. Contohnya kalau kita diuji dengan dapat COVID. So kalau ikut kita punya pakar nutrisi kata, makan YKI tu setiap jam 1 paket. Sangat-sangat membantu untuk booster you punya immune system. Makan YKB pun setiap jam 1 paket. Kalau setiap jam 1 paket, cuba kira satu hari dah 1 kotak kan? 270 dengan berapa? 390. 600 lebih. Tak masuk lagi YK Ganoderma. Sebab tu kena buat sebelum diuji. Bila you diuji, you sudah ada segala kelengkapan yang you nak tempuh ujian tersebut. You dah ada ilmu yang sangat tinggi, yang sangat yakin you ada. Cukup duit untuk terus buat. Dan proses you melalui ujian itu adalah satu proses untuk you lebih belajar, untuk you lebih faham, untuk you lebih yakin. Dan proses itulah yang menjadikan you boleh pergi lebih jauh dalam perniagaan syahur. Sebab you sangat yakin, you lalui sendiri. Lain tau dengan melihat orang lalui. Ini kita lalui sendiri. Sebab itulah pada Kak Ina tiada pilihan. Mesti jalankan perniagaan syahur sekarang. Jangan bertangguh. Sebab di hari akan datang, lebih dahsyat lagi ujian kita. Dengan macam-macam masalah kesihatan. Takkan kita nak tunggu benda itu datang kat kita. Secara teorinya, memang ramai orang akan lalui satu proses kehidupan yang diuji dengan macam-macam masalah kesihatan. Kalau kita tengok sekarang pun, banyak dah orang laluinya. So, kita kena terus maju untuk kita terus membantu ramai orang lagi untuk mereka faham kesihatan, untuk mereka bantu diri mereka sembuh kesihatan mereka, sembuh penyakit mereka, dan saya tak langsung bisnes kita terus meningkat. Tapi kalau kita tak ada ilmu yang cukup, macam mana kita nak membantu ramai orang yang lain? Jadi tiada pilihan pada Kak Ina untuk kita
menempuh ujian ketika diuji dengan masalah kesihatan. Okey, kita tahu kita kena buat perniagaan Syongho. Dan harapan yang ada di Syongho ni, inilah yang harus kita nyanyikan, jajakan kepada semua orang di sekeliling kita. Biarlah dia jemu dengan apa. Tapi apa yang kita cakap ni adalah betul, one day dia bersetuju dengan kita. Okay, jadi kita tahu, insya-Allah kalau kita amalkan produk Syongho, kalau kita faham betul-betul, insya-Allah boleh bantu kita untuk kekal sihat. Dan boleh bantu kita untuk dapat kebebasan masa kalau kita menjalankan perniagaan ini, dan akhirnya boleh bantu kita untuk mendapat kebebasan kewangan yang tiada limit. Okey, kalau kita discuss dari segi masa, ini diagram yang kita selalu tunjuk. Mula dengan kita, sekeliling kita circle yang kecil. Ketika circle yang kecil ini jangan give up lah. Terus buat dan terus buat dan terus buat. Lama-lama dia akan jadi besar sikit circle tu, dia akan jadi besar lagi, besar lagi. Jadi nak terus buat, akan kata, oh tak tahu nak cakap lah. Dan macam-macam lah alasan kita bagi. So prosesnya macam tadi, mulakan dengan ilmu yang cukup. Jadi nak dapat ilmu yang cukup, gunakan platform ni untuk you polish diri you supaya you boleh bercakap dengan lancarnya dengan kawan-kawan. Orang nak share kopi, tak boleh cerita dalam masa yang sama. Dan nak cerita bisnes juga boleh share dalam masa yang sama. Tapi you kena bersedialah. Setiap all the time kena bersedia dengan kelengkapan yang cukup. Peralatan dan ilmu kena ada dengan kita sentiasa supaya kita boleh berkongsi dengan lancarnya. Okey, kat sini kalau kita tengok, memang makin lama makin berkembang. Dan wave yang berkembang ni mula-mula perlahan tapi bila dah lama dia macam bila dia campak satu batu tu ke dalam air, kalau you tengok gelombang tu, yang dari batu tu pelan, tapi makin jauh tu sebenarnya dia makin cepat dan makin besar. Jadi proses circle yang nak makin besar ni lah yang you kena sabar dan buat dengan cara yang betul. Dan akhirnya memang kalau sejumlah orang yang selama ini dalam network kita yang faham tentang keperluan makan produk, yang faham tentang penjagaan kesihatan, yang faham untuk kekal sihat macam mana, memang dia akan terus kekal dalam jaringan ini dan terus berkembang jaringan ini, maka akhirnya orang bertambah dan kewangan kita bertambah mengikut plan satu-satu ni. Memang peringkat mula kat bawah ni you tengok sampai 6 bulan, 7 bulan ni sangat pelan. Kalau you bayangkan tahun, 6 tahun, 7 tahun, sangat perlahan. Sabarkah melalui proses ni dan terus buat. Maksudnya dia kena ada perkembangan lah daripada 00, 17, 50, dia kena ada perkembangan, baru dia terus tiba-tiba saja gelombang tu berkembang dengan hebatnya sampailah tahun yang ke-13 atau bulan yang ke-13, 12,280. Tambah pula kita kopi tu sebagai pembuka pintu je. Bila orang minum kopi kita mesti akan dapat healing crisis paling simple pun. Sakit perut lah, angin lah, muntah lah, sakit kepala lah. Kena masuk lactoberi. Suka tak suka daripada kopi kena cerita lactoberi. Akhirnya cerita set perut. Akhirnya cerita linzipio. Dan dapatlah satu set dia orang makan dengan lengkapnya untuk setiap orang tu. Okey, so jadi untuk kita nampakkan lagi kawan-kawan kita tentang perlu jalankan perniagaan Syongho sekarang, satunya memanglah kita kena fahamkan dia orang tentang kesihatan tu. Dua, kita nak nampakkan, sambil-sambil tu nak nampakkan kenapa kena buat bisnes Syongho. So ini yang kita kena selalu guna untuk cerita. Kita tanya, sekarang you bidang mana? Makan gaji, explain yang tangga ni. So you bidang mana? Oh ni broker, jual tanah, jual kereta dan sebagainya. Ni yang purple ni. Macam mana nak explain yang purple ni? Ketika kita mula ni, masa keadaan ni mungkin kita sihat, so kita boleh jana pendapatan yang sangat bagus. Tapi contoh macam ni kita jatuh sakit atau musim lockdown macam ni, kita tak boleh jumpa customer, kita tak boleh jual kereta, kita tak boleh jual tanah, kita tak boleh jual rumah, tak boleh jual lah sebab kita tak boleh jumpa customer. So income kita jadi zero. Mungkin dalam keadaan ni ada ahli keluarga kita tak sihat ke, kita tak boleh keluar sangat jumpa kawan-kawan kita. So kita punya sale sikit, so income dia sikit. So zero. And then besar. So tapi benda ni umur kita makin bertambah, bila kita dah makin meningkat pun masih tak stable income tu. Dan mungkin jatuh zero, masa ni kita tak boleh naik dah. Sebab umur kita dah tua dah tak larat dah. So kita kata baik dalam masa you buat yang ni, buatlah. You nak jual tanah, you nak jual kereta, buat. Tapi you buat yang warna biru ni. Biru ni adalah leverage income, plan kopi satu-satu, pendapatan dalam Syongho. Buat yang biru ni sambil-sambil. Sampai satu masa kalau kat sini you jatuh sakit pun you ada income biru ni. Masa sini you jatuh pun you ada income biru ni.
Dan benda ni terus meningkat. Sampai umur ni you tak nak yang lain tak apa, yang biru ni ada. Itu yang kena nampak yang menjadi satu semangat yang sangat hebat, kena buat yang biru ni. Walaupun payah mana, memang pernah menangis jugalah sebab berfikir macam mana lagi nak bagi orang dengar cakap kita, nak bagi orang faham apa yang kita faham. Tapi akhirnya kita berjaya juga. Yang biru ini terus naik ke atas. Satu persatu kita, okey. Yang hijau ni bagi orang yang ada perniagaan negatif ni kat sini. Negatif ni maksudnya perniagaan apa saja yang ada modal. Apa saja you nak buat. Contohnya you nak buka kedai perabot, ada modal dulu. You nak buka kedai makan, ada modal dulu. You nak buka consultation pun ada modal dulu. So jadi masa ni negatif ni sebab maybe you renovate kedai ke, you nak letak segala barang dalam dia. So in time ni umur tau. Ini masa kat sini ni maksudnya you dah dapat balik lah modal you. You tak untung lagi tau. Sama lah juga maybe you spend berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sama juga kita buat kopi CEO ni pun. Kita tak ada modal tapi kita spend 2 tahun, 3 tahun mencari ilmu, menambahkan knowledge kita dalam semua aspek. Sampailah kita berjaya mengembangkan network kita satu persatu, dia naik sikit-sikit macam ni. So tetapi kita naik, ini ilmu kita makin bertambah dan naik, terus naik. Yang ni you tengok masa ni dia dah pulang modal. Tapi masa ni kenapa untung besar? Sebab kita muda lagi ni masa ni. Time ni umur tau, kita muda lagi. Mungkin kita boleh buka kedai kita 24 jam ke. Kita boleh pergi semua cawangan-cawangan kita boleh monitor, kita sihat lagi. Tapi sedar sikit, ni umur kita makin naik ni, makin naik. Laratkan lagi di usia tua lagi. Sebab itulah makin lama, dia akan jadi makin kecil. Mungkin mendata terus, mungkin zero terus. Kita tak tahu. Tapi yang biru ni akan terus naik. So masa you nak bincang benda ni, you berdiskus dengan dia dengan bawa sekeping ni, dan you bantuan dengan dia cakap, betul tak? Apa salahnya you buat bersama-sama yang biru ni? Whatever bisnes yang you buat sama-sama yang biru ni. Kita nak orang yang buat bisnes ni bukan ramai pun. Kita nak orang buat bisnes ni 13 orang pun cukup lah. Untuk melayakkan kita jadi gold diamond. Dalam ramai-ramai tu. Terus bercerita. Yang sikit-sikit kita polish dia bagi jadi dia lebih faham. Dan lagi satu Kak Nen guna inilah. Kak Nen kata. Kalau yang warna hijau, yang warna purple duduk dekat ni. Self-employed. Masa yang jana pendapatan. Kalau yang warna merah ni, employee. Masa yang jana pendapatan. Employee ni, you have a job. Self-employee, you own a job. Sebab you boleh offer kerja ke orang lain. You ada pekerjaan yang you boleh bagi ke orang lain. Yang ni, you have a job. Maksudnya you bekerja lah. So kalau kita tengok kat sini, 5 orang yang join dekat sini, orang join dalam bahagian ini, 95% orang di sini. Tapi 5% sahaja, orang kata dari 95%, 5% saja yang mencapai kekayaan. 5% saja. Jadi takkan kita nak berada dalam kumpulan ini yang 95% orang di sini, 5% saja yang berjaya. You tengok sebelah sini. Business owner. Kita Shongho di sini. We own a system. Sistem yang sangat established. Sistem yang sangat bagus yang kita dah disediakan oleh Shongho. Kita petik saja di mana-mana kita berada, kita nak buat order ke, kita nak check wherever, everything. Sistem kita sangat bagus. So kat sini kalau you tengok people yang hasilkan money. Kalau kat sini masa kan, bila masa ni 24 jam. Jadi dia ada limitation. Yang ni people, lagi ramai orang dalam network kita, lagi ramai orang yang minum kopi, lagi banyaklah pendapatan yang kita dapat. So Shongho berada di sini. So kalau kita ada lebihan di sini, why not kita masuk di sini? Investor kan, kita nak join apa-apa, kita nak labur di mana-mana. Kalau kita ada. Kalau kita tak nak pun duduk sini cukup lah. Cuba you tengok dekat kolom ni. 5% population, 5% saja manusia dunia ni berada dalam bidang ni. Takkan kita tak nak pilih, kalau kita nak jadi orang yang luar biasa, kita kena berada di tempat yang kurang orang pilih. Kalau kita berada di tempat yang ramai orang pilih, kita hanyalah orang biasa. Kita ikut arus perdana yang semua orang buat. Contohnya mentaliti orang kita, okey, belajar pandai-pandai makan gaji. Jadi doktor, jadi engineer. Itu mentaliti orang kita. So kalau kita macam tu, maknanya kita manusia biasa. 95% population ni. Jadi sebab tu kita kena cakap dengan kawan kita, kalau kita nak berjaya, kita kena berada di tempat yang population ni kurang.
orang yang berjaya bukan banyak pun. Jadi kita kena pilih di sebelah sini, 5% saja manusia di sini. Tapi cuba tengok peratus kejayaan dia. 95% orang yang berjaya dalam koder ni adalah kaya raya. Nampak tak? Maknanya orang yang join tu sikit dan boleh katakan hampir semua berjaya lah berada dalam ni. So apa lagi kita nak fikirkan? Buat je. Memang kita berada dalam satu medium yang betul dah. Kita berada di business owner dan kita berada di graf biru. Buat betul-betul tu bukan pada keinginan, buat serius yang betul-betul serius lah sampai you rasa letih. Kalau you tak rasa letih tu, you belum serius. Letih bukan letih fizikal saja. Kadang-kadang letih otak pun. Memikirkan segala teknik, segala cara macam mana nak buat. Nak kembangkan network sendiri. Apa yang harus dibuat? Apa topik yang harus disembangkan? Apa benda yang harus di-trainingkan kepada ahli-ahli kita? Kita yang kena fikirkan tu. So sekarang ni, you boleh ambil saja leader-leader mana yang bercakap, you boleh cerita saja balik. Cuma you kena faham setiap slide yang di-present tu untuk you present balik kepada kita punya downline ke, kita punya prospek ke, untuk dia yakin macam kita. Ya? Okay, so sebab itulah pada K6, plan satu-satu yang dicadangkan oleh Chong Ho tu adalah menggambarkan leverage income ni dan menggambarkan apa tu warna biru ni. Cuba you tengok. Sama tak? Kan? Sama exactly. Tak ada kurang kat mana. Cuma secepat mana you nak menjadikan nak menjayakan graf ni seperti warna biru ni. Jadi kena terus fokus bergerak. Kalau yang tak nak, tak apa. Jangan macam ni. You kena buat. Jangan tunggu orang yang you bawa ke dalam perniagaan ini buat macam kita. Contoh macam ni. Kalau plan satu-satu ni, satu kita bawa, kita dengan dia bulan depan kena bawa lagi seorang satu. Mungkin dia tak jadi macam kita lagi. Tak apa. Apa salahnya you yang jadikan sendiri jadikan 4. You yang jadikan sendiri jadikan 8. You yang jadi sendiri jadikan 16. Sebab you yang nak. Daripada yang 16 tu, kalau you buat dengan cepatnya jadikan 16 tu, dah dapat kat sini dah. Kalau sebulan you buat kat sini dah jadi 17. Jadi kenapa kita nak tunggu kawan kita tak nak buat? No. You hanya terus buat dan terus buat dan terus buat. Mesti akan ada ahli-ahli yang kita bawa tu, bila dia melihat perubahan kita, dia akan tergerak untuk buat tanpa kita suruh. Sebab itulah kalau kita menunggu reason dia, saya dah cerita dah 10 orang. Dia jadi ahli dah, tapi dia orang tak bergerak macam mana? Memanglah 10 orang tu takkan bergerak. Sebab nak bergerak bukan cerita 10 orang. Nak dapat 10 orang jadi ahli tu, maybe kita kena cerita 100 orang. 100 orang dapat 10, 200 orang dapat lagi 10, 300 orang dapat lagi 10. 30 orang tu pun belum tentu lagi ada yang nak bergerak. Plan satu-satu ni nak berjaya bila kita jumpa satu orang yang nak buat macam kita. Jadi macam mana? Satu yang pertama tu adalah diri kita. Satu yang kedua tu adalah kawan kita. Satu yang kedua tu nak jadi ikut kita apabila kita, satu yang pertama tu diri kita memang lengkap dengan segala ilmu, dengan segala kefahaman, sebab kita boleh menampakkan kawan kita yang kedua tadi. Satu yang kedua tu kita boleh nampakkan dia. Ini apa yang plan satu-satu ni apa endingnya kalau kita buat, kita betul-betul boleh bezakan dekat dia. Jadi bila satu yang kedua tu dah nampak dia join, you kena bantu satu yang kedua tu jadi macam kita. Baru dia boleh nampakkan satu yang ketiga. Takkanlah you dah join, you dah sign up dia boleh terus jadi. Mungkin ada lah, tapi orang kata macam you takes time lah, sebab kita pun takes time untuk kita faham. So melainkan memang kita dah ada satu network yang besar, jadi kita boleh pilih-pilih, jadi cepatlah jadinya. So sekarang tak apa. Memanglah ini teori 13 bulan. Kalau kita baru nak mula, memang agak susah lah juga nak dapat 13 bulan. You anggaplah 13 tahun, jangan give up. Anggaplah 13 tahun. Sebab Kak Ina di sini pun lebih 25 tahun. You anggap 13 tahun. You terus buat dan terus buat, terus buat. Jadi bila satu yang kedua tu, you boleh polish jadi macam kita, afkalah dia boleh menampakkan satu di bawah dia. Bila dia boleh menampakkan satu di bawah dia, baru jadi kita dan kawan kita lakukan benda ni selama 1 tahun. Barulah jadi 12,280. Nampak tak? So sekarang jangan
ada dalam kepala kita, kawan kita tak nak buat, kawan kita tak nak buat. No, kita buat. Jadi kita terus cari satu orang yang pertama, 2 orang, 4 orang, tu kerja kita. Memang penat sikit untuk yang pertama. Tapi endingnya you berehat, income terus dia masuk. Mula-mula memang penat. So selalunya Kak Ina kata, you percayalah. You buat dan you percaya, you tengok bila you dah jadi senior WM, baru ada leader. Jarang sekali bila senior WM ada leader. Kalau ada tu rezeki sangatlah. Tapi biasanya lepas you senior, kenapa lepas you senior? Sebab orang nampak dah perubahan you, income you dan sebagainya. You pun dah boleh tunjuk pun slip gaji kepada kawan-kawan. Tengok hasil kerja saya. So baru masa tu baru ada orang nak ikut kita. Okay, so jadi jangan give up dan kita terus buat benda ni. So plan satu-satu ni sebagai permulaan je. Mulakan plan satu-satu ni dengan hanya secawan kopi. Mulakan plan ni. Tapi nak jadikan table sebelah ni cepat isi dia, you memang kena nak tambahkan nilai PV ni dengan banyaknya, memang you kena include produk-produk yang lain. Dan memang pun kalau kopi saja orang tu kata macam kalau orang tu sihat sangat, bolehlah ya dia depend pada kopi tu. Kalau orang yang kita introduce minum kopi tu ada masalah usus, tak daya dia nak lawan dengan kopi tu. Sebab tu kita kena masuk elderberry, kena masuk dan jadi point ni mesti akan berubahlah, tak ikut step ni. Tapi kiraan dia tetap samalah cara kira dia. Sebab tu bermula dengan satu cawan kopi tu memang kita boleh dapat pendapatan leverage income ni. Tapi mengikut graf warna biru ni. So inilah aset kita. Inilah aset kita yang kekal untuk kita turunkan kepada generasi akan datang, especially kepada anak-anak kita. So jadi mula sekarang, jangan tangguh lagi sebab kita sendiri kena buat dulu. Dari 1 orang jadi 2 orang sampailah jadi sangat ramai ahli dalam network kita. Okay, cuba mari kita tengok sikit kebebasan kewangan dalam Johor melalui projek kopi 11 ni. So ini kiraan dia. So kalau boleh you kena belajar kira paling kurang sampai bulan ke-9 ni tau. Bulan ke-9 atau bulan ke-10. Ke-9 ni dah jadi senior WM. Ke-9 ni dah jadi vice manager 1580 sen. Siapa yang belum faham, tolong belajar kira at least sampai bulan 9. Atau kalau boleh bulan 10. Lepas tu 11, 12, 13 ni dia dah masuk leadership bonus. Jadi dia perlu pendekatan yang lain lah. Tapi at least kurang-kurangnya you target sampai bulan 9 ni. Siapa yang tak tahu lagi, PM Kak Ina. Kak Ina nak tengok dalam meeting ni ada 41 orang. Siapa yang belum tahu kira sampai bulan 9? Kalau belum belajar untuk kira sampai bulan 9, lambat lagi lah nak berjaya dalam Johor. So you kena force diri you. So ini bulan ke-9 kita dah dapat 13,312. Kita vice manager dapat RM1,580.80. Jadi tolong belajar kira step ini sampai dapat ni. Tolong faham perjalanan tu. Then you know how to do the business Johor. Okay, so bulan ke-10 kita ada satu downline yang jadi macam kita. Bulan ke-10. Bulan ke-9 kita saja jadi 13,312. Bulan ke-10 kita dah ada satu downline dan kita masih kekal macam ni. Mini pun kena faham macam mana kita kekal. Orang ni dah keluar satu. Kan? Okay, so kita nak kira yang situasi bulan ke-10 ni dah melibatkan yang sebelah sini, bonus kepimpinan. Yang bulan ke-9 ni cuma yang ni saja. Faham sampai 28%. Untuk bulan ke-9. So kita ada 9 bonus. Jadi 1 dengan 2 you dah cover kat sini. Ni ada kat sini ada lagi 7 lagi. Bulan ke-10 ni masuk yang ke-3 kiraan dia. Bulan ke-11 sudah masuk yang ke-4 sebab kita dah jadi senior WM. Ni ada 3 orang ni. Kita ada orang yang kedua menjadi 13,312. Jadi kita dah jadi senior WM, sudah masuk yang ke-4. So bulan yang ke-12 kita dah jadi, kita masih senior tapi senior yang lebih besar income dia sebab kita dah ada 4. Yang ni dia ada 2 kan, sekarang campur diri sendiri ada 3. So yang ni kita ada 4. Dan kita ada leader di second line and third line pun dah timbul. So yang ni pun masih lagi pendapatan kita yang nombor 4 ni. So bulan yang kalau yang ke-12 ni, so kita tengok dapat RM5,845.53. Cuba you tengok bulan yang ke-13, terus shoot 12,000. Itulah yang dikatakan leverage income tadi, eksponen tadi. Cuba you tengok kat sini. 13,000 ini dengan 312 ini 13,312. Kat sini sentiasa kita dapat 1,580. Iaitu 28% tadi.
Kalau situasi macam ni memang sentiasa dapat 1580. Tapi disebabkan kita ada, ni Kak Ina pecahkan 13, 312 turun sini tau. 13, 312 turun sini. So 13, 312 turun sini. So 312 ni sebab bawah dia tak ada. Yang ni 13 dia sebab 312 dia turun bawah. So itu sebenarnya cara mudah nak kira lah. So bahagian ni kita dapat 6.7% sebab first line. Bahagian ni kita dapat 4% sebab kita senior. So kat sini kita tak dapat dah sebab dia pun dah senior. Jadi total semua income ni kita dapat RM5,845.53. So kena faham level nombor 3 dengan nombor 4. So untuk faham yang nombor 12 bulan 12 ni, kalau you boleh faham kiraan bulan 12 ni dengan 3 dengan 4 ni, maknanya you akan faham punya. InsyaAllah you akan faham punya marketing plan Syonghor 3 dengan 4 tu macam mana nak kira. So bila you mula faham, baru you boleh plan next step and next step macam mana nak buat. Okay, cuba kita tengok bulan yang ke-13. Bulan kita dah dapat 12,280. Okey, kita balik semula kat belakang ni. Cuba kita tengok sekarang bulan yang ke-10 kita ada 1 orang. Bulan yang ke-11 kita timbul lagi 1 orang. Tapi dia juga akan timbul lagi 1 orang sebab dia masa ni bulan yang ke-9. Ni bulan yang ke-10 dia timbul 1 orang. Kita bulan yang ke-11 timbul yang ni. Sebab bulan ke-10 timbul yang ni. Okey, yang ni bulan yang ke-12 timbul yang ni. Dia ni bulan yang ke-10 timbul yang ni. Dia ni tadi bulan yang ke-10 timbul yang ni. So sekarang bulan ke-11 yang ni. Sebab itulah dia akan jadi dari 2 jadi 4. Dari 4 ni jadi 8. Sama duplicate yang tadi. So dari 8 kat sini bulan yang ke-12 jadi 16 kat sini. Kiraan dia sama juga. Yang 13,000 ni dengan 312 ni kita dapat 1,580 juga. So yang ni dapat 6.7%. Yang ini dapat 4% dengan 2.7% sebab sekarang kita dah special WM. Yang ni kita dapat 2.7%. 4 tak dapat dah sebab dia ni dapat 4. Dia ni dapat 4 kat sini. So dia ni pun dapat 4 kat sini. Jadi kita dapat 2.7 saja. So ini pun sama, kita dapat 2.7 saja. Kita totalkan semua ni dapat 12,280. Special Wealth Manager. You faham plan satu-satu ni pun cukuplah untuk membantu you bagi faham betul-betul apa dia Syonghor punya marketing plan. Okay? Sebab tu endingnya memang kita dapat Syonghor bagi harapan kepada siapa saja untuk dapat kekal sihat, kebebasan kewangan dan kebebasan masa dan kebebasan kewangan yang tak ada limit. Tak ada limit ni sebab wave tadi expand gelombang terus berkembang, tak ada limit. Kalau kita kerja lain, mungkin bila dah contohnya macam kami dah gold diamond tu dah habis dah pangkat. Income takat tu je lah pangkat dah habis, tapi dalam bisnes Syonghor pangkat dah habis, tapi income terus berkembang. Selagi mana you terus kembangkan you. Okay, so sebab itulah kebebasan kewangan tiada limit. Okay, untuk berjaya dalam Syonghor, matlamat perlu jelas. Apa yang nak jelas tu? Mengapa kita pilih untuk buat Syonghor? Jelas dekat sendiri tu. Setiap orang tu kena jelas. Tak jelas, berdiskus dengan kawan-kawan nak nampak matlamat tu. Jelas yang you boleh ukir lah maksud jelas tu. Contohnya, saya nak sihat, tapi macam mana? Tak jelas. Saya nak beli kereta yang macam mana? Tak jelas. Saya nak beli rumah tu. Mengapa kita pilih Syonghor tu? Matlamat tu kena jelas lah kenapa kita buat. And then cari sampai jumpa apa yang istimewanya Syonghor. You kena usaha, you kena nampak sendiri. Barulah you tak ada bila you nampak, susahlah nak luntur semangat tu. Sebab you tahu perbezaan bidang tu, bidang ni. So this is the best bidang. Jadi payah mana pun you kena tempuh. Sebab bidang lain lagi tak. Orang kata payah juga, tapi tidak untuk mencapai apa yang kita jelas tadi ni, matlamat kita ni, mengapa kita buat Syonghor ni, untuk jelaskan matlamat ni tidak tercapai dalam bidang yang lain kan. So sihat, faham apa yang Lindsay boleh buat dalam proses kita nak jaga kesihatan. Faham betul-betul Lindsay. Sebab kayaknya kalau ada masa memang nak cerita YKB, tapi tak apalah, dah tak ada masa. Nak cerita yang kita kena jelas tu macam mana. Satu-satu benda tu. And then wang. Faham marketing plan. Kiraan tadi, macam mana dapat 12,280 tu. Baru you ada satu semangat yang sangat hebat. Sebab you tahu you buat ni dapat ni. You bina kat sini dapat ni. You jaga line ni dapat ni. You jaga line ni dapat ni. Line ni jadi ni macam mana. Line ni jadi ni macam mana. So semua tu you tahu. Sebab itulah you tak ada kenal penat untuk membantu downline you berkembang menjadi gold diamond. Okay, masa memang cukup masa ia berlakulah. You sangat time freedom.
Memang awal-awal ni orang kata apa yang time freedom? Sibuk memanjang lagi, yes. Tapi cukup masa ia jadi. You free, you rehat tapi income tu ada. You boleh pilih nak buat atau tak buat. Contohnya macam Kak Ina hari ni. Hari ni sebenarnya hari Khamis lepas Kak Ina pergi Kuantan dengan Terengganu. Dan plan balik hari ni kerana ataupun kalau tak nak balik hari ni kena berhenti di tempat yang ada network yang coverage yang betul. Contohnya hotel kita bermalam kat situ ke, tak boleh dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan memang kita ganggu kita punya plan meeting malam ni. So jadi Kak Ina pilih balik. So tadi balik sampai kat sini lebih kurang 6.30. So kalau Kak Ina tak nampak dengan jelas plan hasil meeting ni, mungkin Kak Ina boleh bagi tahu, okey malam ni kita off lah meeting ni sebab Kak Ina penat lah baru balik. Boleh tak bagi alasan tu? Tapi kenapa Kak Ina tak pilih untuk bagi alasan untuk stop kan? Sebab kerana Kak Ina jelas apa yang Kak Ina nak dan Kak Ina nampak result yang kita boleh dapat dengan menjalankan meeting secara mingguan tanpa stop. Kita boleh nampak. So sebab itulah kita jadi macam okeylah, jangan batal. So tapi kalau kita pilih untuk batal pun, kita juga yang tahu. Kita yang rugi kan? Jadi kat situlah walaupun baru sampai tapi kita nak bagi alasan memang kita boleh. Tapi kita tak memilih untuk batalkan. Itulah usaha untuk kita kembangkan dan kukuhkan network kita. Kat situ. So jadi bila orang kata apa yang dikatakan time freedom? Time freedom tu maksudnya so, dalam perjalanan tu kita memilih tak nak tengok phone lah. Kalau tengok orang bertanya, ya Allah banyak baru cakap ni orang ni tanya, nantilah tak nak jawab lagi. Itu kita boleh pilih. Orang order bersepah-sepah, nantilah hari Ahad kita buat. So itu time freedom kita nak rehat, nak bersama family, tak nak jawab sangat phone. Nak tengok sikit-sikit je. Nampak tak? So itu bila katakan Kak Ina sekarang memang masih belum rehat lagi sebab perlu kukuhkan network Gold Diamond. Maksudnya buat ke tak buat ke network Gold Diamond tu jadi. Macam mana triple diamond, double diamond, buat ke tak buat ke pasti jadi. Tapi Gold Diamond tak boleh tinggal lagi sebab line yang membentuk Gold Diamond tu masih belum kukuh. Jadi line tu masih kena polish, masih kena jaga, so tidak memilih untuk berehat betul-betul. So untuk jadikan line tu kukuh. So bila line tu dah kukuh, Kak Ina boleh pilih tak naklah buat order apa-apa dah. Pasti jadi. Itu maksudnya dah kukuh. Sebab tu time freedom tu dia akan jadi. Dia akan cukup masa dia berlaku dengan sendirinya. Itu maksudnya time freedom cukup masa dia akan berlakulah dengan sendirinya. Okey, dan of course lah benda-benda ni kita kena ada ilmu untuk kita menjawab semua persoalan ni. Mesti kita ada ilmu. Untuk ada ilmu ni mestilah kita kena join meeting yang macam ni, kena dengar dan kena fikir setiap poin yang diberi tu. Kena nilai sendiri, kena kaji. Kalau tidak kita tak nampak. Kena tahu pasal chart semua tu pun kena dengar meeting-meeting orang dan kena fikir sendiri dan cari sendiri untuk polish lagi knowledge tu. Setelah sekali baru kita jelas sangat apa yang kita nampak dalam Shophook. Okey, dan lagi satu yang Kak Ina selalu bagi tahu keutamaan. Mana penting, mana rutin. Penting dan rutin. So nanti kita bincang tajuk penting dan rutin ini bila ada kelapangan. Jadi bagi siapa yang pernah dengar dah tahu beza. Mesti kena tahu perbezaan antara penting dan rutin untuk kita betul-betul menjalankan perniagaan Shophook. Tapi kalau kita masih mengutamakan rutin, masih kita habis kepada aktiviti rutin harian kita, maka kita belum lagi ataupun masih jauh lagi lah untuk kita berjaya dalam perniagaan Shophook. Jadi kita mesti memilih penting tu. Rutin tu nombor 2, penting tu datang dulu. So sebab tu letaklah perniagaan Shophook tu sebagai satu kerja penting yang tak boleh tangguh. InsyaAllah, one day kita akan berjaya dalam perniagaan Shophook. Okay? Okay, so next Kak Ina memang plan nak cerita YKB tapi tak sempat dah lewat dah masa. Ada nak bertanya boleh silakan. Dekat Kak Ina dah habis dah ke?
Pasal berhenti tu? Itulah. Siapa yang berhenti sekarang ni? Kak Ina ke siapa? Okey, Kak Kak Ina Lani kot. boleh macam mana? Rasanya Kak Ina kot. Tak apalah kita mana Kak Ina ni hilang pula dah. Mungkin line kot ke macam mana ni? Kita nak teruskan macam mana? Nak tutup ke nak apa ni? Tutup lah. Kak Ina dah melarikan diri dah ni. Okey, macam ni lah kita tutup je lah kan sebab kita pun dah di penghujung. Tu dah ada bunyi dah. Line tu tak sampai ada. habis ke? Ina tak ada line tu. Macam mana ni? Sabar. Relax dulu. Okay. Ada Semua tu ada balik lagi sekejap kan? Semua ada lagi Tiba kan? ni masalahnya mungkin line kot. Macam Kak Aya tadi. Tadi line slow. Okey. So kita tengok jap Kak Ina ni mana dia jap Dia nak tengok dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba Tadi hilang. start mana bercakap seorang-seorang ke? Tiba-tiba dengan cakap seorang-seorang je Kak Ina. So macam mana kita nak terus Dah senyap balik ke? Line tu. Lain kot. Line. Tadi Kak Aya pun kena macam tu. Okay. Your network very slow.